Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan alhamdulillah kita teruskan lagi bacaan kitab kita untuk siri ataupun episod yang ke-9. Ya, 9. Okey. Jadi insya-Allah okey, kita tengok sekejap. Ya, episod ke-10. Nah, hari ini sudah masuk episod yang ke-10 dan kita masih lagi berada di fasa yang awal berkenaan dengan kerajaan Bani Abbasiyah dan juga berkenaan dengan masih lagi dalam fasa pembentukan ataupun fasa pembinaan kekhalifahan Abbasiyah itu. Kita akan lihat, kita akan terus lihat, mungkin dalam beberapa siri lagi insya-Allah kita akan lihat bagaimana kerajaan Abbasiyah yang tertubuh hasil daripada satu revolusi ataupun gerakan kebangkitan, bagaimana dia tumbuh dan kemudiannya menjadi sebagaimana yang kita ketahui berlakunya era kegemilangan Islam pada ketika itu. Baiklah, jadi untuk hari ini kita teruskan kepada bacaan kita. Jadi sebagaimana yang kita maklum, siri ini adalah merupakan siri pembacaan mukadimah kitab Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah karangan Muhammad Farid Bik. Asalnya kitab ini merupakan kitab yang cerita tentang sejarah Uthmaniyah. Tapi di bahagian mukadimahnya itu dia ada menceritakan kenangan sejarah Islam sebelum Uthmaniyah. Jadi kita bacalah bahagian mukadimahnya saja untuk mengetahui sejarah Islam sebelum Uthmaniyah itu secara ringkas dan mudah difahami. Mungkin kalau nak baca lagi detail, kita bacalah kitab-kitab besar yang lain, Al-Kamil ataupun Al-Bidayah wa Nihayah misalnya. Okey, baiklah. Jadi kita teruskan ini untuk yang ke-10. Jadi alhamdulillah kita dah selesai membaca kisah berkenaan dengan khalifah yang terkenal, khalifah yang hebat, khalifah yang ketika itu disebut sebagai zaman kegemilangan ataupun keemasan Islam, iaitu zaman kekhalifahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namun dalam kitab ini kisah berkenaan beliau tidak banyak diceritakan ataupun tidak didetailkan penceritaannya, hanya secara ringkas saja. Mungkin kisah yang lebih lanjut boleh bacalah pada buku yang lain. Yalah, nak muatkan semua dalam satu mukadimah yang ringkas ini mungkin satu benda yang agak sukar, tak muat kan memasukkan semua. Apa? Jadi cuma saya ingin sebutkan di sini bahawa zaman kekhalifahan Harun Ar-Rasyid ini merupakan zaman yang sering disebutlah, sering dikaji. Waktu tu munculnya zaman permulaan kepada zaman kebangkitan ilmu Islam, disebabkan oleh jasa beliau menubuhkan Baitul Hikmah. Tapi asalnya sebenarnya kemuncak kegemilangan Baitul Hikmah tu adalah berlaku pada zaman anaknya, iaitu Khalifah Al-Amin. Al-Amin yang kita akan bincangkan selepas ini. Baiklah. Ini kita baca dahulu dia punya teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi sanah 190 tufiya Yahya bin Khalid bin Barmak bil habsi. Wa kadzalika tufiya bil habsi waladuhu al-Fadl Muharram fi Muharram 193. Wa fi 3 Jamadil Tsani min hadhihi sanah tufiya Khalifah Harun Ar-Rasyid fi Madinah Tus. Ini kita dah baca sebelum ini. Safarahu fasalla alaihi ibnuhu Salih wa akhadha al-bai'ah li akhihi Muhammad al-Amin wa arsala bi yukhbiruhu bizalika. Wa kana Rashid qad ahida bil khilafah ba'dahu li waladihi al-Amin summa al-Ma'mun summa li ibnihi al-Qasim wa laqabahu bil Mu'taman.
لكن جعل أمر استمراره في ولاية العهد وعزله في يد المأمون إن شاء استخلفه وإن شاء عهد بالخلافة لغيره. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam teks ini, diceritakan bahawa Khalifah Harun al-Rashid memiliki 3 pewaris, menamakan 3 pewaris kekhalifahan selepas beliau meninggal dunia. Yang pertama ialah Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Yang kedua, Abdullah Al-Ma'mun. Dan yang ketiga, Al-Qasim, yang digelar sebagai Al-Mu'taman. Yang ketiga. Tetapi walau bagaimanapun, apabila Al-Amin menjadi khalifah, beliau telah bertindak melucutkan jawatan ataupun gelaran Waliul Ahdi ataupun putera mahkota pada Qasim, adiknya Qasim. Jadi Qasim itu telah diucutkan jawatan dia untuk menjadi khalifah. Okey. Kita tengok lagi. فلم يتبع الأمين هذا العهد بل أبطل ذكر أخيه مأمون في خطبة السنة وأمره بأن يخطب لابنه موسى ولقب الناطق بالحق. Jadi sewaktu Al-Qasim itu, sebabkan dia dah disebutkan untuk menjadi Waliul Ahdi ataupun putera mahkota, Al-Qasim itu dia tidak menyatakan persetujuan dia secara penuh. Dia memberikan peluang ataupun macam kita kata, dia minta supaya dia boleh buat pilihan. Kalau dia nak, dia akan terus. Kalau dia tak nak, dia akan biarkan sajalah jawatan itu. Tapi walau bagaimanapun, apabila Al-Amin menaiki takhta kekhalifahan, beliau berkhutbah di hadapan masyarakat ketika itu untuk ambil bai'ah. Beliau tidak menyebutkan Al-Qasim itu. Jadi tindakan Al-Amin ini telah menyebabkan Al-Qasim terus terpinggir ataupun terbuang ataupun terkeluar daripada senarai Waliul Ahdi ataupun putera mahkota waris khalifah itu. Bahkan Al-Amin telah menyebutkan nama anaknya, iaitu Musa. Jadi berlaku perubahan di situ. Pada asalnya bapa dia orang ni, Harun al-Rashid, menamakan 3 orang ni anak dia, Al-Amin, Ma'mun, Qasim. Tapi bila Al-Amin naik takhta jadi khalifah, dia gugurkan Qasim ini dan menggantikan dengan anak dia, Musa. Begitulah. Itu kita kata, kalau kita baca sejarah ni pun macam-macam lah. Kita dapat tahu semua ni adalah dalam kerangka politik lah. Dalam kerangka politik, atau dalam bab kekhalifahan itu sendiri. Dan kekhalifahan sebegini kita kena faham juga bahawa ia bukanlah sama seperti kekhalifahan pada zaman Khulafa'i Rasyidin dan Al-Mahdi itu. Bahkan ini adalah, kita kata, dalam bentuk kerangka monarki ataupun kekhalifahan itu hanya pada gelaran ataupun jawatan sahaja. Pelaksanaan ataupun implementasinya adalah sebagaimana sistem monarki yang lain. Itulah yang kita boleh faham. Cuma apa yang penting, kita kata, roh ataupun semangat kekhalifahan itu dibawa sebagai satu entiti politik Islam yang utama ketika itu. Contohlah, kita boleh faham. Jadi kalau kita sambung lagi, وكان المأمون بخراسان فلما بلغه خبر هذا التغيير لم يقبله واجتمع حوله وبايعه كل من تحول عن الأمين لأنهما في ملازق احتجابه عن الناس وصرفه أوقاته فيما لا يعود على خلافة بخير. فجهز الأمين جيشا لمحاربة أخيه المأمون، واستمرت هذه الفتنة إلى السنة 197، وفيها تغلبت جيوش المأمون على جيوش الأمين، وحوصر الأمين في بغداد مدة، وقتل أخيرا في لولي محرم سنة 198، وعمره 28 سنة، وبويع بالخلافة لأخيه مأمون قطعيا وهو سابع بني عباس.
Jadi sebagaimana kita tahu juga daripada teks ini disebutkan bahawa pada zaman pada ketika itu bukanlah semua putera mahkota itu duduk di dalam istana khalifah di Baghdad. Jadi dalam konteks Al-Amin dan Ma'mun dan Qasim ini, sewaktu Khalifah Harun al-Rashid meninggal dunia, Al-Ma'mun tidak berada di Baghdad. Dia berada di Khurasan sebab dia menjadi gubernur Khurasan. Tapi sebaliknya Al-Amin, kalau tak silap saya, dia menjadi gubernur Baghdad. Jadi Khurasan dengan Baghdad itu satu tempat yang jauh. Jadi apabila meninggalnya Harun al-Rashid, Al-Amin dululah dia akan naik jadi khalifah, sedangkan Al-Ma'mun itu belum sampai lagi ke kota Baghdad. Jadi apabila tindakan Al-Amin yang saya sebutkan tadi dan mengubah, dia melucutkan jawatan, melucutkan hak Qasim dan menggantikan dengan anaknya yang bernama Musa itu, sampai kepada pengetahuan Al-Ma'mun, Al-Ma'mun marah, tak puas hati. Jadi bila tak puas hati, berlakulah kita kata perang saudara di antara Al-Ma'mun dan Al-Amin. Dan juga kita ingin sebutkan di sini bahawa Al-Amin dan Al-Ma'mun itu adalah adik-beradik sebapa. Ibu mereka berbeza. Al-Amin, ibunya bernama Zubaidah. Zubaidah yang merupakan sepupu kepada Harun al-Rashid itu sendiri, daripada keluarga Bani Abbas, Bani Hashim. Sedangkan Al-Ma'mun itu daripada kita kata apa, daripada ibu ataupun yang sebelum ini menjadi jariah kepada Harun al-Rashid, kemudian dikahwini, lahirlah Al-Ma'mun. Jadi walau bagaimanapun ibu kepada Al-Ma'mun itu meninggal dunia ketika Ma'mun masih kecil. Jadi dari situ kita dapat lihatlah perbezaan nasab keturunan pada sebelah ibu bagi dua khalifah ini. Satu Al-Amin memang pure daripada keturunan nasab bangsawan Arab, tapi Al-Ma'mun daripada keturunan hamba yang dimerdekakan kemudian menjadi anak kepada khalifah. Jadi berlakulah kat situ peperangan saudara. Sebabkan itu disebutkan di sini bahawa apabila Al-Amin tahu yang Ma'mun datang daripada Khurasan tu bawa tentera, Al-Amin pun sediakanlah tentera dia. Dia pun siapkan pasukan tentera dia berperang lawan lah. Dia kata perang saudara ketika itu. Jadi perang. Akhirnya kalah. Inilah Al-Amin pun kalah. Al-Amin dan pasukannya kalah. Berjaya dikalahkan oleh Al-Ma'mun. Dan akhirnya Al-Amin pun terbunuh di dalam peperangan tersebut pada 25 Muharram tahun 198. Itu umur dia sama ni Ahmad Ishrin, 28 tahun. Muda lagi. Dan selepas itu, dilantiklah ataupun dibai'ahlah pula khalifah yang seterusnya sebagaimana wasiat Khalifah Harun al-Rashid, iaitu Al-Ma'mun. Jadi Al-Ma'mun dilantik jadi khalifah yang ke-7 Bani Abbas. Jadi kalau kita boleh lihat, tempoh pemerintahan Al-Amin tu sekejap saja. Al-Amin naik jadi khalifah pada tahun 195, kemudian dia terbunuh pada tahun 158. 3 tahun saja, lebih kurang. Itulah kita kata kan. Jadi itulah situasinya apabila berlaku perang saudara. Berlakulah satu benda yang merugikan rakyat lah terutamanya kan. Dan apalagi politik pun menjadi semakin tidak stabil. Dan satu benda yang kita nak sebutkan juga di sini bahawa perubahan ataupun kita kata transisi pemerintahan daripada Al-Amin kepada Al-Ma'mun itu turut memberi kesan kepada polisi dalaman kerajaan Bani Abbasiyah ketika itu. Yang mana kalau sebelum ini Al-Amin dia lebih cenderung ataupun lebih berpihak kepada aliran Sunni yang kita kata menjadi anutan majoriti ataupun kesemua keluarga bangsawan Bani Hashim ketika itu. Mereka mengikutlah fahaman ataupun aliran Sunni. Jadi adapun sebaliknya ketika Al-Ma'mun naik jadi khalifah, dia yang sebelum ini banyak dididik oleh Barmaki itu, terdedah dengan pelbagai aliran pemikiran,
sehingga menyebabkan Al-Ma'mun cenderung kepada aliran fikiran yang disebut sebagai Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ini diasaskan oleh kita kata Wasil bin Atha'. Wasil bin Atha' ni anak murid kepada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala yang berpisah ataupun i'tazalah, yang menjauhi ataupun yang mengasingkan diri dia daripada gurunya itu, sehingga fahaman-fahaman yang bersangkut paut dengan Wasil bin Atha' ini dikira sebagai Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni apa? Mu'tazilah ni lebih kepada pemikiran yang kita kata sedikit agak bebas. Pemikirannya agak bebas dalam mentafsirkan ayat Al-Quran, menggunakan akal dan sebagainya. Jadi bukanlah nak kata yang Sunni itu tidak gunakan akal fikiran, cuma Mu'tazilah ni lebih bebas, lebih longgar, sehingga dia boleh menerima idea-idea falsafah yang sehingga menyebabkan asas-asas pada syariat itu dipersoalkan dan dipelecehkan. Dia begitulah. Jadi apabila walau bagaimanapun itu dari satu segi. Satu segi lagi, walaupun Ma'mun menganut ataupun mengikuti fahaman Mu'tazilah itu, ketika itulah berlakunya perkembangan ilmu pengetahuan yang mana disebabkan sifat terbukanya itu, Al-Ma'mun telah memerintahkan untuk menterjemahkan pelbagai kitab-kitab daripada tamadun asing, tamadun Yunani, tamadun India, tamadun Parsi, Mesir, Purba dan sebagainya, tamadun lama, tamadun Rom, Greek, diterjemahkan kepada bahasa Arab. Dan ketika itulah Baitul Hikmah menjadi sangat-sangat aktif sehingga menghasilkan karya terjemahan ilmu-ilmu yang baru seperti ilmu optik, ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu apa lagi? Ilmu bedah, ilmu perubatan, metafizik. Itu semua falsafah. Itu semua berlaku pada zaman Al-Ma'mun. Okay, itulah sekali imbas berkenaan dengan Al-Ma'mun. Saya rasa sudah pasti di dalam buku ini tidak diceritakan secara detail lah. Cuma itulah nak kata transisi itu berlaku dan bagaimana pengaruh Mu'tazilah itu, pemikiran Mu'tazilah yang diikuti ataupun diterima oleh Khalifah Al-Ma'mun merubah juga kita kata keadaan sosial Bani Abbasiyah ketika itu, sehingga satu seginya memang menggugat asas-asas kefahaman Islam, satu segi yang lain meningkatkan ataupun mengangkat, memperbanyakkan ilmu-ilmu bukan ataupun ilmu-ilmu akal yang kita kata yang mudah dipelajari dan dikuasai oleh orang Arab. Itulah satu benda yang kita boleh simpulkan. Jadi kalau kita lihat lagi, wa kana min a'malihi khal'a akhahu qasim min wilayatil ahdi bimalihi min haqq bimuqtada ahda abihi ar-rashid wa aqama makanahu fi sanah Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zain Al-Abidin bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. وخلع شعار بني عباس وهو السواد ولبس الخضر شعار علويين وأمر جنده بذلك فنقموا عليه عباسيون لإخراجهم عن الخلافة وتأمروا وعلى عزله وكان بمغف فعزله أهل البغداد وبايعه إبراهيم بن المهدي العباسي في محرم 2002. ولما بلغ المأمون خبر خروج أهل بغداد عليه سار إليها من مرف ومن معه علي الرضا وفي السفر 203 توفي علي الرضا فجأة بطريق مدينة طوس فصلى عليه المأمون ودفنه بجوار قبر ولده الرشيد ثم أرسل إلى أهل بغداد يخبرهم بموته وبعودته إلى ما أهد به أبوه فتفرق الناس من حول إبراهيم بن المهدي ودخلها عسكر مأمون لكنهم لم يظفروا
به بل اختفى وبقي مختفيا إلى أن ضبط في رابع آخر سنة 210 وعفى عنه المأمون وتوفي في رمضان 224 وفي أوائل سنة 204 عاد المأمون وانتقطعت فتان وترك الخضرة وعاد إلى لبس سواد شعار بني عباس وعادت الأحوال إلى ما كانت عليه. وفي هذه السنة توفي بمصر الإمام محمد بن إدريس الملقب بالشافعي ثالث أئمة أربعة. Ni kita baca panjang sikit. Jadi saya ringkasnya boleh disimpulkan di sini apabila Al-Ma'mun apabila Al-Amin telah bertindak mengeluarkan Qasim, adiknya, daripada senarai ataupun warisan Waliul Ahdi itu, hal itu pun dibuat masih lagi sama dilakukan oleh Al-Ma'mun. Dia mengenepikan lagi saudaranya Qasim itu, bahkan meletakkan ataupun menamakan Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha ni kita kata keluarga Alawi lah, keluarga daripada keturunan Fatimah, anak Nabi SAW, yang kita kata sekarang ni Alawi. Alawi ni secara umum dia merujuk kepada ahli keluarga Nabi Muhammad SAW daripada Ali bin Abi Talib. Sebab tu namanya Alawi. Jadi dapat difahami di sini bahawa Al-Ma'mun cuba untuk memberikan hak kepada puak-puak Alawi ini yang dihalang oleh bapa, datuk nenek, datuk moyang dia sebelum ini. Yang sepatutnya puak Alawi ini dapat bahagian dia di dalam kekhalifahan kerana tolong Bani Abbas jatuhkan Umayyah, tapi tak dapat. Datuk nenek mereka, Ma'mun ni, ayahnya sendiri pun halang ataupun tak bagilah peluang itu kepada Alawi. Tapi bila Al-Ma'mun naik jadi khalifah, mungkin disebabkan oleh beliau menganut atau mengikuti fahaman Mu'tazilah yang menyebabkan beliau menjadi rasional ataupun menjadi kenapa tak boleh bagi kan. Jadi akhirnya dia menamakan Ali Ar-Ridha, pemimpin Puak Alawi, sebagai Waliul Ahdi. Lepas dilucutkan Qasim, dia buang Qasim terus daripada Wali Ahdi, dia letaklah digantikan Ali Ar-Ridha. Siapa Ali Ar-Ridha ni? Kita boleh lihat keturunannya. Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Okey. Kemudian apabila berlakunya kemasukan pemimpin Alawi sebagai Waliul Ahdi, Waliul Ahd, jadi Bani Abbas menukar ataupun berlaku perubahan pada panji-panji ataupun lambang rasmi kekhalifahan Abbas itu, yang asalnya berwarna hitam panjinya, kemudian digantikan dengan warna hijau. Jadi kat sini kita boleh faham, kita kata apabila, kalau tak silap saya, Bani Umayyah benderanya warna putih, panjinya warna putih. Tetapi Abbasiyah datang, Abbasiyah menukarkannya menjadi warna hitam, panji tu warna hitam. Tapi bila Ali Ar-Ridha ni diletakkan sebagai pewaris kekhalifahan, maka berlaku pertukaran sekali lagi daripada hitam kepada hijau. Jadi hijau ni menandakan lambang, kita kata lambang Alawi lah, lambang Ahlul Bait, yang barangkali mungkin kita boleh lihat kenapa kubah Masjid Nabawi SAW di Madinah itu berwarna hijau. Barangkali mungkin disebabkan oleh warisan penggunaan itu sampai kepada kisah ini, yang mana pupuk Alawi ini menggunakan warna hijau sebagai syiar ataupun lambang identiti dia orang. Tapi bukanlah bermakna kita kata warna kubah Nabi itu syiar, kan, tak. Cuma nak kata warna itu melambangkan Ahlul Bait. Dan kalau tak silap saya, kubah hijau tu mula dibina di atas Masjid Nabawi itu pada zaman Kerajaan Osmaniyah.
Mungkin Kajian Osmani tahulah, hijau tu merujuk kepada Ahlul Bait, ataupun kita kata lambang, kita kata identiti kenabian ataupun identiti Ahlul Bait itu diletaklah kubah warna hijau. Allah alam lah, mungkin daripada kisah inilah. Jadi sewaktu Al-Ma'mun memerintah, berlaku pertukaran bendera daripada hitam kepada hijau. Sebab apa? Sebab Ali Ar-Ridha ada sebagai waliul ahad. Wa amara junduhu bizalik, kemudian diperintahkan juga askar-askarnya pun begitu. Fanaqama alaihi al-Abbasiyun ikhrajihim anil khilafah wa ta'maru ala azlihi. Walau bagaimanapun, Pupuk Abbas ni tak puas hati dengan Alawi ni, dan dia orang nak keluarkan dia orang atau nak lucutkan Ali Ar-Ridha ini. Wa kana bimirf fa'azalahu ahlul Baghdad wa bay'u Ibrahim bin al-Mahdi al-Abbasi. Okey, kemudian Bani Abbasiyah, pokok Bani Abbasiyah ni mahu memecat Ali Ar-Ridha ini. Ali Ar-Ridha, dan menggantikannya dengan Ibrahim bin al-Mahdi al-Abbasi. Jadi dia orang tak nak Pok Alawi ni menjadi waliul ahd, dan sebaliknya dia orang mahu Pok Abbasiyah juga menjadi khalifah, dan tak nak campur Pok Alawi. Walaupun bagaimanapun, semua itu berlaku ketika ketiadaan khalifah. Khalifah Al-Ma'mun ketika itu berada di luar, berada di Merv. Kat sini mana? Merv. Walam bala Ma'mun khabar khuruj ahli Baghdad alaihi sara ilaiha min Merv. Waktu tu khalifah berada di Merv, kemudian sampai berita kekecauan yang berlaku di Baghdad itu, wa ma'ahu Ali Ar-Ridha. Dan pada ketika itu juga khalifah bersama Ali Ar-Ridha. Jadi kalau kita boleh faham situasi ketika itu, disebabkan Al-Ma'mun menamakan Ali Ar-Ridha sebagai pewaris khilafah, Ali Ar-Ridha ni sentiasa bersama dengan Khalifah Al-Ma'mun. Dan ketika itu bila dua orang ni keluar daripada kota Baghdad, berlaku gerakan daripada Bani Abbasiyah di Baghdad untuk melucutkan Ali Ar-Ridha ni daripada kekhalifahan dan Al-Ma'mun itu sendiri. Jadi apa dia orang buat? Dia orang nak lantik Ibrahim Al-Mahdi sebagai khalifah menggantikan Al-Ma'mun yang dikatakan ataupun ditohmah ataupun didakwa sebagai telah mencemarkan ataupun melanggar wasiat khalifah. Yang sepatutnya tak boleh masuk campur puak-puak Alawi ke dalam kekhalifahan Abbasiyah. Begitulah. Jadi walau bagaimanapun, Ali Ar-Ridha meninggal dunia dalam perjalanan di kota Tus. Kemudian Ma'mun pun solatkan dia dan mengemumikan Ali Ar-Ridha ni di sebelah kubur bapa dia Harun Ar-Rasyid. Kemudian summa arsal ila ahli Baghdad yuhbihu min mautih. Kemudian bila Ali Ar-Ridha tu dah meninggal dunia, tak perlulah nak pecat, automatik dah terlucut jawatannya sebagai waliul ahdi. Kemudian Al-Ma'mun bagi tahulah kat penduduk Baghdad bahawa Ali Ar-Ridha ni sudah meninggal dunia, dan kemudian berpecahlah. Maksudnya pengikut yang sebelum ini menyokong Ibrahim bin Al-Mahdi untuk menjadi khalifah, bila dia orang tahu yang Ali Ar-Ridha ni sudah meninggal dunia dan Khalifah Al-Ma'mun sedang dalam perjalanan nak ke kota Baghdad, maka pengikut Ibrahim bin Al-Mahdi ni pun berpecah, dan dia orang pun tinggalkanlah Ibrahim ni seorang, dah keadaan pun kembali seperti sedia kala. Begitulah. Semua itu berlaku ketika khalifah tidak ada di kota Baghdad, dia ada kat luar. Begitulah kita kata pengaruh propaganda kan. Propaganda tu kalau berjaya memang boleh menarik sokongan yang sangat-sangat ramai, sangat-sangat banyak pada masa yang singkat. Tapi dalam masa singkat juga sokongan itu boleh hilang serta-merta. Contohlah apabila hilang faktor ataupun punca yang menyatukan diorang,
maka terus hilang sokongan. Begitulah. Jadi kita boleh dapati bahawa wujudnya gerakan untuk menaikkan Ibrahim bin Al-Mahdi hanyalah satu, iaitu kewujudan Ali Ar-Ridha di dalam senarai pewarisan takhta ataupun waliul ahd. Tapi bila Ali Ar-Ridha sudah tak ada, sudah meninggal, maka tak ada sebab lagi lah puak Bani Abbas ni untuk memerintah. Begitulah cerita dia. ودخلها askar Ma'mun lakinahu lam yazfaru bihi, bertafa. Kemudian askar Ma'mun masuk, tapi Ibrahim ni bersembunyi, dia suruh menyuruh lah. Namun akhirnya bila dia temui pada tahun 210 dan diberikan kemaafan oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun pun maafkan dia. Waktu fiafin, kemudian meninggallah. Ibrahim ni pun meninggal dunia pada tahun 224 Hijrah. Okey, kemudian fi awaili 204 Adal Ma'mun wa taqata'at fitnah wa tarahadrah. Okey, kemudian dah habislah fitnah atau isu konflik yang melibatkan bendera hijau, bendera hitam tadi. Lalu Ali Ar-Ridha pun sudah meninggal. Tiada wakil Alawi dalam khalifahan. Lalu Khalifah Al-Ma'mun mengembalikan semula panji-panji Abbasiyah yang berwarna hitam itu daripada hijau. Hitam, hijau, tu hitam balik. Jadilah seperti sedia kala. Dan pada tahun yang sama juga, disebutkan di sini, meninggal dunia Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam anutan mazhab kita. Beliau merupakan imam yang ketiga dalam senarai 4 mazhab fiqh. Pada tahun 204 Hijrah, iaitu pada tahun pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Ini Imam Syafi'i meninggal di Mesir, di kota Fustat, dan makamnya ada di Masjid Amr bin Al-As. Okey, kita sambung sikit lagi. Fi sanah 212 qala al-Ma'mun bi khalqil Quran wa jabr an-nas ala qawli bizalik wattadaha kull man khalafah wa huwa alladhi amara Muhammad bin Musa bin Syakir وأخويه أحمد والحسين بتحقيق طول خط نصف النهار لمعرفة مقدار محيط الكرة الأرضية بالضبط، فقاموا بهذا المأمورية العلمية خير القيام، وقاسوا أحد خطوط الطول في سهل سنجار، ثم أعادوا المقاس الثانية في وطئ الكوفة. هذا دليل على سبق العرب للأفرنج في معرفة كروية الأرض. Okey. Jadi saya rasa kita tengok mereka datang. Kita baca sikit. Jadi perkara yang telah saya sebutkan tadi, apabila Al-Ma'mun memilih untuk mengikut aliran Mu'tazilah, pada tahun 212 berlaku satu peristiwa yang dikatakan Mihnah Khalq Al-Quran. Waktu tu para ulama Sunni, ulama ahli sunnah, ulama kita kata Sunni lah, yang ikut ajaran yang para tabi'in, para sahabat ini, menghadapi cabaran ataupun tekanan yang sangat besar apabila khalifah sendiri mengisytiharkan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Itu adalah hasil daripada pemikiran Mu'tazilah lah. Dikatakan Al-Quran ni makhluk. Sedangkan menurut fahaman Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah kalamullah Al-Qadim. Kalamullah yang bersifat qadim, bukan makhluk. Jadi berlakulah ni kita kata Mihnah Al-Quran ini, sehingga mengorbankan ramai ulama ketika itu kerana tidak bersetuju ataupun bercanggah dengan apa yang diwartakan oleh Khalifah Al-Ma'mun ketika itu. Sebab Khalifah memaksa umat Islam untuk terima pendapat itu, sedangkan sebelum ini ulama salaf kita kata bukan. Hanya berlakulah percanggahan ketika itu. Jadi wastadaha kulla man khalafah, lalu dihukum, diseksa siapa saja yang menentang perkara tersebut. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan selebihnya, kalau kita lihat selebihnya berkenaan dengan bahagian yang kedua saya sebut tadi, selain daripada Mihnah Al-Quran akibat Mu'tazilah,
Fahaman Mu'tazilah juga membawa ataupun mendorong Khalifah Al-Ma'mun untuk meluaskan lagi ruang lingkup kajian ilmiah. Jadi itu kita akan bicarakan pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi wallah taala alam, itu saja. Jadi hari ini kita dah bincangkan berkenaan dengan perang saudara antara Al-Ma'mun dan Al-Amin. Kemudian berlaku transisi perubahan dalam pewarisan kekhalifahan Waliul Ahd bila Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun mengambil tindakan menggugurkan Al-Qasim yang sepatutnya menjadi khalifah selepas dia, dan dia gantikan kepada pemimpin Puak Alawi, iaitu Ali, iaitu tadi apa? Ali Ar-Ridha daripada Puak Alawi. Dia menyebabkan berlaku rusuhan, tidak puas hati dan sebagainya. Lalu walau bagaimanapun Ali Ar-Ridha telah meninggal dunia sebelum menjadi khalifah, dan perkara berlaku seperti sedia kala semula. Dan yang ketiga, kita lihat kesan pemikiran Mu'tazilah itu telah menyebabkan wujudnya ataupun berlakunya satu peristiwa yang hitam dalam sejarah Islam, mihnah khalq Al-Quran, sehingga mengorbankan ramai ulama-ulama salaf kita akibat daripada mereka tidak bersetuju dengan pendapat ataupun pandangan ataupun pemikiran yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi mungkin tidak diceritakanlah secara detail berkenaan isu Al-Quran makhluk ini di dalam buku-buku sejarah. Bahkan mungkin kalau kita nak baca lebih lanjut, bolehlah baca kitab-kitab berkenaan dengan ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu fiqah. Di situ lebih dalam huraiannya berkenaan dengan peristiwa mihnah khal Al-Quran. Yang mana kalau boleh kita sebutkan di sini, salah satu ulama yang menerima seksaan akibat daripada ijtihadan ataupun fahaman ini adalah ialah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, imam Sunni atau imam kita yang keempat. Beliau diseksa kerana menentang fahaman ataupun gagasan idea Al-Quran makhluk ini. Beliau menentang. Jadi akibatnya beliau diseksa sehingga akhirnya beberapa orang khalifah selepas Al-Ma'mun itu barulah Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan. Nak kata itu dahsyatnya lah. Itu mungkin cerita itu kita boleh baca dalam kitab-kitab fiqh ataupun kitab-kitab sirah, atau bukan fiqh ataupun kitab-kitab akidah. Di situ ada disebutkan. Okeylah, kalau bab sejarah ni dia hanya sebutkan secara ringkas sahaja. Wallah ta'ala alam. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.